Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Najamudin Jeffrey, nombor metrik 22DAQ18F1079. Nama saya Nur Azmini binti Mamak Suhaimi, nombor metrik 22DAQ18F1100. Nama saya Muhammad Mustaqim Ismail, nombor metrik 1091. Nama saya Noel binti Ahmad Spudin, nombor metrik 22DAQ18F1064. Saya Nur Hazmira Eliana binti Mak Yaakob, nombor metrik 22DAQ18F1007. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang aklimatasi. Aklimatasi ini adalah proses mengadaptasi dan menyesuaikan diri di tempat baharu. Aklimatasi ini dia dilakukan dalam air selama beberapa minit bagi mengelakkan ikan mengalami tekanan atau mengelakkan ikan mati. Ikan di dalam plastik akan dilepaskan secara berhati-hati dengan tidak memaksa ikan itu keluar dan masukkan sedikit air bagi menyesuaikan keadaan air di dalam plastik dan di luar plastik. Ia juga akan menstabilkan suhu air tersebut. Plastik ikan dicondongkan sedikit demi sedikit hingga ikan keluar daripada plastik tersebut. Untuk objektif aklimatasi ialah untuk melakukan aktiviti dan meningkatkan pengetahuan tentang amalan aklimatasi. Seterusnya ialah untuk mempelajari cara yang betul tentang aktiviti aklimatasi. Ini adalah kaedah untuk aktiviti aklimatasi. Pertama ialah terapungkan bungkusan plastik tersebut selama 15 hingga 30 minit. Kemudian buka getah pengikat daripada bungkusan plastik tersebut. Seterusnya masukkan sedikit air daripada kolam ke dalam bungkusan plastik untuk menstabilkan suhu air. Akhir sekali masukkan bungkusan plastik yang telah dibuka tersebut ke dalam kolam dan condongkan sedikit untuk memastikan ikan tersebut keluar dari plastik. Untuk perbincangan, berdasarkan apa yang dipelajari daripada aktiviti aklimatasi ini adalah satu proses pelepasan ikan yang baru dengan cara merendamkan bungkusan tersebut di dalam kolam lalu dibiarkan selama beberapa minit. Seterusnya, buka ikatan plastik tersebut dan biarkan ikan keluar dengan sendirinya bagi mengelakkan ikan daripada tekanan dan juga untuk memastikan ikan selesa dengan tempat barunya. Di samping itu, kami juga dapat mengetahui teknik yang betul tentang aktiviti aklimatasi ikan. Akhir sekali ialah kami mendapat pengetahuan yang lebih tentang proses aklimatasi. Okey, saya akan menerangkan tentang aktiviti penuaian. Aktiviti penuaian antara langkah-langkahnya adalah jaring yang besar dan juga lebar digunakan untuk melakukan aktiviti keseluruhan penuaian. Seterusnya, pengendalian jaring untuk tuaian ini memerlukan 3 hingga 5 orang kerana jaring tuaian ini panjang dan juga berat. Seterusnya, jaring ini dikawal oleh setiap sudut iaitu belakang, depan, kiri dan kanan untuk proses penuaian tersebut. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang objektif penuaian. Objektif penuaian yang pertama adalah untuk melakukan aktiviti penuaian terutamanya di kolam tanah. Seterusnya, untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan tentang aktiviti penuaian ikan. Okey, ini adalah metod iaitu aktiviti penuaian ikan di kolam tanah. Okey, akhir sekali saya akan menerangkan tentang perbincangan daripada aktiviti penuaian ini. Berdasarkan apa yang dipelajari daripada aktiviti penuaian ini adalah salah satu aktiviti yang dilakukan oleh peternak jika ikan sudah matang dan juga sedia untuk dipasarkan. Selain itu, aktiviti penuaian ini juga haruslah dilakukan dengan kaedah yang betul dan menggunakan peralatan yang sesuai untuk terhindar daripada masalah dan dapat memudahkan lagi aktiviti tersebut. Seterusnya, alatan yang digunakan ialah seperti jaring yang panjang dan lebar serta memerlukan beberapa kaki tangan agar dapat memudahkan lagi aktiviti. Akhir sekali, daripada aktiviti penuaian ini, kami dapat mengetahui kaedah yang betul tentang penuaian ikan terutamanya di kolam tanah. Okey, di sini saya ingin terangkan tentang aktiviti pemberian makanan kepada ikan lah. Okey.
Yang pertama sekali kita kena tahu ikan itu diberi berapa kali sehari, iaitu ikan akan diberi sebanyak 2 kali sehari minimum, iaitu di waktu pagi dan petang. Okey, dan juga sebenarnya kita kena tahu ikan ini perlu mengikut jadual ikan, iaitu kita perlu bagi makan mengikut waktu masa yang sama, tak boleh lebih dan kurang. Kerana ikan akan mula stres atau mengalami kematian akibat daripada stres itu sendiri. Okey, seterusnya pemberian makanan ikan juga perlu diberi setiap sudut kolam tersebut supaya ikan tu dapat menerima sama rata pemberian atau menerima makanan tu seimbang atau serata. Seterusnya kita tengok kepada objektif kita. Objektif kita utamanya untuk menambah ilmu pengetahuan tentang pemberian makanan kepada ikan. Seterusnya kita tahu untuk mengetahui cara betul atau kaedah yang betul untuk bagi makan kepada ikan. Okey, kaedah dia seperti mana yang tertulis dalam slide, iaitu dengan memberi setiap sudut kolam, iaitu di bahagian kiri, kanan, depan, belakang kolam. Okey, melalui perbincangan ini kita tahu berdasarkan apa yang kita telah belajar daripada aktiviti pemberian makanan ini adalah amat penting, kerana tidak semua jenis ikan yang boleh makan makanan pendek ini. Dan makanan ikan juga perlulah mengikut kesesuaian saiz ikan dan jenis bukaan mulut ikan. Selain itu, makanan ini penting untuk menambahkan kandungan nutrisi kepada ikan dan dapat mencapai tahap yang diingini oleh pemberi. Okey, seterusnya pemberian makanan juga mestilah mengikut jadual yang telah ditetapkan dan mengikut kuantiti makanan yang telah disediakan. Di samping itu juga, waktu yang sesuai bagi pemberian makanan adalah sebanyak 2 kali sehari mengikut kadar yang telah ditetapkan. Dan ikan juga perlu diberi makan secara rata, contohnya di setiap sudut kolam atau tepi kolam. Okey, saya akan terangkan tentang biosecurity. Biosecurity itu ialah kaedah sebagai teknik untuk menghalang pemangsa daripada mencari mangsa di kolam. Antara bahan yang digunakan antaranya ialah tali dengan melentangkan beberapa tali yang diikat pada bahagian paip bagi untuk dapat mengelakkan pemangsa daripada mencari mangsa di kolam. Okey, selain itu juga biosecurity ni dia boleh menggunakan sejenis contohnya CD. CD ni dia menggantungkan pada pokok dan fungsinya dia dapat menghalang daripada pandangan pemangsa tu untuk pergi ke kolam tersebut. Antara pemangsanya ialah contohnya sebagai burung dan biawak. Okay, objektif untuk aktiviti ini adalah yang pertama untuk melakukan aktiviti kawalan biosecurity terhadap ternakan. Yang kedua ialah untuk tingkatkan pengetahuan tentang kawalan biosecurity terhadap ternakan. Okey, seterusnya metod. Okey, bahan yang digunakan antaranya ialah tali dengan melentangkan beberapa tali yang diikat pada bahagian paip bagi mengelakkan pemangsa untuk mencari mangsa di dalam kolam. Selain itu juga kita juga boleh menggunakan CD. CD tu boleh menggantungkan pada pokok untuk menghalang pandangan pemangsa seperti burung. Okey, pembincangannya ialah berdasarkan apa yang dipelajari, kita dapat mengetahui tentang cara-cara ataupun langkah untuk membuat biosecurity dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat biosecurity sepertinya
ahli dan baik. Okey, selain itu juga kita dapat menambah ilmu pengetahuan tentang melakukan aktiviti yang tersebut. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui cara proses aklimatasi, penuaian, biosecurity dan pemberian makanan. Seterusnya, ikan harus diberi makan pada waktu yang tepat dan tempat yang sama bagi mengelakkan ikan tertekan dan tidak boleh makan. Selain itu, kandungan dan makanan harus mengikut saiz mulut ikan. Di samping itu, proses aklimatasi adalah untuk menyesuaikan keadaan baru bagi ikan dan mengelakkan ikan stres. Amalan biosecurity di kolam amatlah penting bagi mengelakkan pemangsa seperti biawak, burung dan sebagainya. Akhir sekali, kita dapat menambah ilmu pengetahuan tentang penyediaan kolam dan cara penternakan ikan. Ini adalah sumber rujukan yang kami dapat.